برضا الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para tetamu Allah yang dimuliakan, segala puji bagi zat Allah yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang telah mengkehendaki, yang menentukan kehadiran kita pada waktu ini di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, ini di antara nikmat Allah, rahmat Allah ke atas diri kita yang sangat besar, yang tidak ternilai harganya. Maka wajiblah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah kerana memilih kita, meletakkan kita, memberi taufik kepada kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita memperolehi hidayah, petunjuk, maghfirah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki niat kita, jaga niat kita, menjaga adab kita di dalam majlis ilmu, sama ada zahir maupun batin kita. Di antara perkara penting yang perlu kita pastikan adalah adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu. Kerana di situlah terhentinya seseorang penuntut ilmu itu mendapat keberkahan ataupun tidak. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kitab Tauhid kita, Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 16. Muka surat 16. Yang ada kitab boleh tengok, yang tak ada kitab cuba dapatkan kitab insya-Allah. Sama ada yang ngaji bertalaki di sini ataupun kawan-kawan yang mengikuti pengajian secara online, dapatkan kitab lah insya-Allah. Ada kitab, kita seronok sikit nak ngaji, boleh tengok balik, boleh ulang kaji dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Perenggan berapa? Atas sekali sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sedang menghuraikan apakah yang dikehendaki dengan hukum syarak. Hukum syarak. Musannif, tuan pengarang kitab, sedang membicarakan, sedang menerangkan kepada kita apakah yang dikehendaki dengan hukum syarak. Hukum syarak ada berapa? Apa maksud hukum syarak? Minggu lepas ataupun kuliah kita yang sebelum ni telah diterangkan. Maksud hukum syarak ialah undang-undang, peraturan yang datang daripada Allah kepada para rasul dan disebarkan kepada umatnya. Itu yang dimaksudkan dengan hukum syarak, yakni undang-undang Allah, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui.
Baik. Kemudian hukum syarak itu terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, dan yang kelimanya hukum harus. Adapun keterangan yang bersangkut paut dengan hukum syarak yang wajib telah dihuraikan. Tapi kita ulanglah secara ringkas. Ulang secara ringkas apa yang dikehendaki dengan erti wajib pada syarak. Walaupun perkataan wajib ini seringkali kita dengar, dah lama kita dengar, dah lama kita tahu, sebenarnya masih ramai lagi di antara kita yang tidak memahami apa yang dimaksudkan atau dikehendaki dengan hukum wajib ini. Jadi apakah erti wajib? Wajib itu merupakan suatu perintah Allah, suruhan Allah ke atas hamba-hambanya yang mukallaf sebagai suruhan ataupun perintah yang muktamad. Maknanya mudah kita kata wajib ini adalah merupakan paksaan Allah ke atas kita. Bila sebut wajib, itu bererti paksaan Allah ke atas diri kita. Kenapa dikatakan paksaan daripada Allah? Kata seperti yang kita dengar Islam tak ada paksaan. Itu kita tak boleh paksa orang kafir masuk dalam Islam. Tak boleh kita nak cekik batang leher dia, hunuskan senjata pada dia, ugut dia masuk Islam, tu tak boleh. Adapun di dalam hukum syarak, ada kala ketika kita dipaksa oleh Allah untuk melaksanakannya. Seandainya kita tidak melaksanakan tuntutan yang diwajibkan oleh Allah, maka kita diancam oleh Allah, dijanjikan dengan azab siksaan. Itu bukti bahawasanya wajib itu paksaan daripada Allah. Kerana barang siapa yang ingkar, yang meninggalkan, maka akan dihukum dosa oleh Allah, akan dijanjikan azab Allah. Itu erti wajib. Jadi perkara wajib ni tidak boleh dipilih. Tidak ada alasan yang boleh kita ambil untuk mengelakkan diri daripada membuat benda yang wajib. Tak boleh. Ikhlas ataupun tidak, wajib melaksanakan. Contohnya tuntutan belajar fardu aini, wajib. Belajar fardu aini wajib. Wajib pada syarak. Meskipun saya raja, saya wajib mengaji fardu ain. Saya orang yang paling miskin dalam dunia ni, saya wajib mengaji fardu ain. Saya wajib mengaji tauhid. Saya malas nak mengaji, saya wajib mengaji. Saya tak ikhlas nak datang mengaji, wajib saya mengaji dalam keadaan tidak ikhlas. Jadi bukan nanti ikhlas, bukan nanti ikhlas, tidak ikhlas pun bila Allah wajibkan kita buat, kena buat. Tak ikhlas, buat dalam keadaan tidak ikhlas, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, pagi tadi datang kuliah duha, tak ikhlas ya Allah, pergi nak menunjuk-nunjuk supaya orang kata aku orang rajin mengaji, pergi juga. Dah kalau tinggal dosa. Dah kalau benda ikhlas, kalau tak ikhlas nak kena buat juga kan? Jawabnya ya, kena buat. Dah tu apa jadi kalau buat tak ikhlas? Bukankah Allah tak terima? Taubat daripada dosa tidak ikhlas tadi. Itu cara ulama ajar. Bukan nanti ikhlas baru sembahyang, nanti ikhlas baru tutup aurat, nanti ikhlas baru mengaji. Dah. Wajib ni kena buat. Mau tak mau, suka tak suka, seronok tak seronok, rimah tak rimah, panas tak panas, kena tutup juga kalau aurat. Panas lah Ustaz, musim panas sekarang ni. Tak peduli. Allah kata wajib tutup. Saya tutup, apa guna saya tutup tak ikhlas? Wajib tutup dalam keadaan tak ikhlas. Kemudian bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun, aku tutup aurat tak ikhlas. Kalau betul taubatnya, Allah ampunkan dosa tak ikhlas tadi, dan Allah gantikan dengan pahala. Tak ikhlas sembahyang zuhur,
Lepas semayang zuhur, istighfar, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, aku minta ampun tadi semayang zuhur nak menunjuk-nunjuk supaya orang puji aku ni, kata aku ni orang semayang. Bertaubat, aku menyesal ya Allah. Tadi aku semayang tadi ujub, riya, takabur, sum'ah, macam-macam ada dalam hati. Aku minta ampun ya Allah. Kalau betul cara minta ampunnya, taubatnya, Allah ampunkan dosa-dosa tadi. Jadi dosanya diampunkan, tertunai solat fardu. Makna dia dah melaksanakan kewajipan. Nampak tak tu? Kalau kita jadikan tidak ikhlas tu sebagai alasan untuk kita meninggalkan kewajipan, selama-lamanya lah kita takkan dapat buat. Nak tunggu ikhlas tu datang ketuk pintu rumah kita, memang tak ada dah. Macam tu. Jadi satu lagi, perkara wajib ni bukan boleh dipilih, tak boleh pilih. Jadi kita betulkan balik amalan kita ni. Banyak tak betul amalan kita ni yang Allah wajibkan kita pilih-pilih. Contohnya ada orang pilih semayang aja, puasa tidak. Bila sampai waktu wajib puasa, dia tak nak puasa. Tapi kalau semayang, dia semayang. Ada orang wajib, dia pilih wajib semayang, tutup aurat tidak. Sebelum semayang pakai seluar pendek. Semayang tahu pula tutup aurat. Semayanglah pakai seluar pendek tu. Allahu Akbar. Jadi imam. Ya. Kenapa tadi tak nak tutup? Kenapa dalam semayang takut pula nak kena tutup? Kalau orang yang perempuan, merebang rambut ni, buang rambut macam hantu kat lima. Semayanglah dengan rambut merebang tu. Semua jemaah merebang rambut. Tak payahlah tutup. Tahu pula tutup, takut pula. Nampak tak tu? Jadi benda wajib tak boleh pilih. Suka tak suka kena buat, sebab itu perintah Tuhan, bukan perintah makhluk, tidak. Itu wajib. Kita ni pilih-pilih. Itu tanda kita tak faham. Nampak tak tu? Banyak benda yang wajib. Contohlah ada 10 benda wajib, kita pilih mana benda wajib yang muafakat, sepakat dengan nafsu kita buat. Mana benda wajib yang bertentangan dengan nafsu, kita tinggalkan. Tak boleh lah. Faham baik-baik. Yang wajib semua kena buat. Wajib ni pula ada 2 tuntutannya. Satu, amalan wajib yang zahir, anggota, ngaji, semayang, keluar zakat, haji dan sebagainya. Dan ada amalan wajib yang dalam hati. Ikhlas, wajib ikhlas. Sabar wajib, tawakal wajib, sangka baik wajib, tawaduk, merendah diri wajib. Nampak tak? Jadi bila kita belajar agama, kita akan dapat tahu banyak lagi benda yang Allah wajibkan ke atas diri kita, yang kita pilih-pilih buat, ataupun banyak lagi benda wajib yang kita belum buat lagi. Jadi sebelum mati ni kena usahakan cepat-cepat. Kena usahakan apa yang Allah wajibkan atas diri kita, kena buat cepat-cepat. Kalau tak, nanti kita akan bertanggungjawab, akan disoal oleh Allah kenapa meninggalkan perkara yang wajib. Jangan pilih-pilih benda wajib. Wajib kena buat semua kerana itu paksaan daripada Allah. Tidak ada alasan yang kita boleh beri untuk meninggalkan salah satu daripada perkara yang wajib. Saya nak pilih kewajipan cari nafkah sahaja, cari duit saja, nafkah untuk bagi anak bini saya. Saya tak nak solat, tak boleh. Saya tak nak mengaji fardu ain, tak boleh. Saya tak nak didik anak bini saya dengan agama, tak boleh. Sebab semua itu diwajibkan oleh Allah. Dia wajib cari nafkah yang halal, dia sendiri wajib mengaji fardu ain, dia wajib mengajar anak bininya ilmu fardu ain, dia wajib tutup aurat, kalau sampai Ramadan dia wajib puasa dan sebagainya. Dia tak boleh pilih-pilih. Banyak orang kita pilih-pilih. Bila dah pilih, dah semayang kononnya, aku dah menunaikan kewajipan dah. Dia pun seronok lah, dia pun berasa selesa dah. Rupanya baru dia buat satu daripada banyak lagi yang diwajibkan oleh Allah. Ya Allah. Jadi betulkan balik. Tu penting kita mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita berasa betul dah kita buat. Aku dah semayang dah, apa lagi salah aku? Banyak lagi yang kau tak buat. Okey, hari ni sunat dah, wajib faham dah faham tidak? Jawab orang tanya, malu lah dengan orang pergi konsert tuan-tuan. Baru ni konsert betul? Betul ke tidak? Tak tahu? Tanya tahu ke tidak, bukan tanya pergi ke tidak. Tak tahu?
Mana ni tak tahu kita terkini. Orang puluh ribu penuh stadium pergi konsert, apa tak tahu. Semangat diorang tuan-tuan. Artis tuanya, hello. Berdengung sampai ke langit, jawab semangat. Padahal duduk dalam tempat maksiat. Kita duduk dalam surau, duduk dalam majlis ilmu, semangat kena lebih daripada tu lagi. Tanya dia sekali, faham ke tidak? Baru sama dengan dia. Takkan tertidur, bukan apa. Berasa macam jaga tu. Kan dah wallahu a'lam je kata. Jangan main-main mengaji ni. Dia berasa macam jaga. Dah habis. Jangan main-main. Ni nak sunat pula. Jadi faham baik-baik, sampaikan pada anak bini kita, kawan-kawan kita yang boleh nak dengar, yang nak dengar lah. Sambil-sambil duduk tu sembang, mana wajib ni tak boleh pilih-pilih, kena buat semua. Yang boleh pilih ni, yang ni. Ni boleh pilih. Ni boleh pilih. Nak buat mana yang kita suka, yang kita rajin, yang kita tak berapa nak rajin, nak tinggalkan, tak ada masalah. Sebab benda ni sunat. Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut. Yakni siapa yang tuntut ni? Siapa yang tuntut ni? Allah. Allah kena tahulah siapa yang tuntut tu. Kalau kita tak tahu yang menuntut kita tu siapa, ni yang kita buat tak layan, buat tak peduli, berasa tak malu, tak nak ikut. Sebab kita tak tahu yang tuntut kita semayang, yang tuntut kita mengaji, yang tuntut kita tutup aurat ni siapa? Allah yang bagi makan minum kita. Betul tidak? Siapa yang bagi makan minum kita? Allah. Dah. Dia bagi makan minum, dia bagi kita bergerak, dia bagi kita bernafas, dia bagi kita memandang, dia bagi kita memikir. Diizinkan kita pergi kerja, balik kerja, dapat jawatan, dapat gaji. Semua siapa yang bagi? Allah. Dia yang suruh kita semayang, dia yang suruh kita puasa, dia yang suruh kita mengaji, bukan orang lain. Allah. Bila Allah suruh, kena takut. Kena takut. Kalau yang suruh tu Allah, kena takut, kena gerun, kena risau, kena bimbang. Sebab kalau Allah ni, dia nak buat baik, dia bagi benda baik, dia baik sangat. Tapi kalau dia zahirkan kekerasan dia, tak ada siapa akan tertanggung azab dia. Sebab tu kata ulama, jangan sekali-kali kamu tertipu dengan sifat lemah lembut Allah. Bukan itu sahaja sifat Allah, dia ada memiliki sifat kekerasan. Jangan sampai dia menzahirkan kekerasan dia, takkan tertanggung nanti. Faham tu? Jangan kita Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah lemah lembut. Ya betul, kita tak nafi kan. Tapi jangan sampai dia zahirkan kekerasan dia. Tak tertanggung kita duduk dalam neraka Allah Ta'ala dah. Baik, dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat. Makna Allah suruh buat. Daripada raja sampailah yang paling bawah. Daripada raja sampailah yang paling bawah darjatnya atas dunia ni. Tak peduli. Macam wajib tadi, tak peduli. Dia minum arak, dia peminum arak contoh. Dia peminum arak, dia pejudi, dia pezina. Bila Allah wajibkan solat, dia kena solat juga walaupun dia peminum arak. Faham tak tu? Jangan kita faham nak buat semayang, puasa, mengaji ni orang baik. Bukan. Kita mengaji ni bukan sebab kita orang baik. Sebab kita ni mukallaf, hamba Allah yang diberatkan hukum Allah. Jadi siapa-siapa yang mukallaf wajib semayang, wajib mengaji. Bukan kata orang baik je mengaji. Kalau kita fikir kita mengaji sebab kita orang baik, salahlah tu. Mengaji agama ni bukan untuk orang baik. Mengaji agama ni untuk semua hamba Allah. Tak peduli siapa dia. Cuma kita yang tak faham, kita pilih-pilih. Mana yang lebay-lebay dalam kampung ni, mai datang mengaji. Yang pakai seluar pendek, yang pakai skirt, yang pakai baju ketat, jangan. Jadi baik dulu baru datang mengaji. Itu tak betul tuan-tuan. Mengaji agama ni tak peduli. Tutup aurat, dedah aurat. Bila Allah kata wajib mengaji fardu ain, dia kena datang. Kena faham baik-baik. Bukan ibadat ni untuk orang baik.
ibadat ni usaha nak jadi baik. Dan erti sunat itu ya barang yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan yang tidak putus. Maknanya benda sunat ni Allah suruh tapi tidak muktamad. Ada kelonggaran maksudnya. Tak sama macam tuntutan wajib yang sebelum ni. Yang wajib ni kau suka, kau tak suka, kau ikhlas, tak ikhlas, terpaksa kena buat sebab wajib. Yang ni tidak. Yang ni tidak. Allah suruh tapi tidak muktamad, tidak putus, tidak paksa. Ada kelonggaran. Bahkan benda yang Allah hukumkan sebagai sunat ini merupakan galakan daripada Allah supaya kita boleh mengisi masa-masa kita selepas daripada buat yang wajib-wajib tu dah buat, ada masa lapang, ada masa kosong, boleh diisikan dengan amalan yang sunat. Dah kalau tak nak buat, tak ada masalah, tak berdosa, cuma rugi masa lah. Orang lain lepas semayang duduk baca wirid, doa sama-sama, kita lepas salam lipat sejadah, cabut lagi terus contohnya. Dosa ke? Tak dosa. Tapi orang lain dapat pahala baca Fatihah, dapat pahala baca ayat kursi, dapat pahala istighfar, dapat pahala bersalaman sesama jemaah. Kita tak dapat. Nampak tak? Tak berdosa tapi kita tak dapat tu. Orang lain dapat, kita tak dapat. Itu sunat benda sunat kalau tak buat tak berdosa, cuma rugilah kebajikan kita. Orang lain dapat allowance macam-macam sebab buat benda sunat, kita tak dapat. Itulah kerugian dia. Sekira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia. Maknanya orang-orang hamba-hamba Allah yang buat benda-benda sunat ni, Allah bagi pahala. Tapi cara buatnya kenalah betul. Bukan asalkan buat, cuma ringkas ceritanya. Siapa buat benda sunat, dapatlah pahala. Kalau buat benda sunat tak kena syarat rukunnya, taknya dapat. Baca Quran sunat ke tidak? Luar semayang. Luar semayang, baca Quran sunat ke tidak? Sunat. Tiba-tiba kita baca dengan riak, dapat tak pahala? Taknya dapat bala, tahu? Bukan dapat pahala, dapat bala. Baca Quran dengan unjuk riak takabur, bukan pahala yang dapat, bala yang dapat, yakni dosa. Sembahyang sunat, sembahyang sunat duha, siapa buat diberi pahala kalau betul bacaannya. Kalau bacaan rukun qaulinya dalam hati, taknya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dapat tak? Tak dapat tuan-tuan. Hamba tu kena ngaji, bukan asalkan buih, tidak. Semayang sunat ke, semayang fardu ke, wajib buat dengan betul. Kalau semayang ada nama rukun qauli, rukun qauli wajib baca keluar suara, bukan keluar angin. Banyak yang baca keluar angin ni. Allahu akbar. Sah ke tidak takbiratul ihram? Tak sah. Bukan batal, tak sah dari awal lagi. Dia pun sampailah 4 rakaat, bagi salam. Assalamualaikum. Assalam, macam ulau. Lepas tu, Rabbana taqabbal minna ya Allah. Solatana ya Allah, terimalah semayang. Apa nak diterimakan? Cara buatnya salah. Sebab tu kena mengaji. Kena apa? Malulah dengan orang pergi konsert, kena apa? Baru sama, tinggi sikit daripada dia. Kena mengaji tuan-tuan. Nampak tak tu? Cuba kita bayangkan kalau kita buat amalan lama-lama dan kadang tak ada ilmu, rugi tu, Allah tak terima. Penat je kita semayang. Lepas tu kita tersengih-sengih, konon-konon banyak dah, besok pahala bawa balik. Apa pahala nak bawa balik? Cara buatnya salah. Ini mujur Allah pilih kita mengaji. Allah sedarkan sebab Allah sayang dengan kita. Allah tak nak kita mati dalam angan-angan.
Imam Ghazali kata dalam dunia ni nanti hari kiamat ada orang yang berangan-angan. Dalam dunia dia berangan nak dapat pahala kebajikan, keselamatan, dah duduk dalam syurga kekal selama-lama, tapi di hari kiamat dia duduk dalam neraka, bukan syurga tempat dia. Sebab apa? Cara beribadat tadi ikut nafsu, bukan ikut ilmu. Jadi mujur Allah pilih kita. Alhamdulillah. Siapa rasa malang dipilih oleh Allah jadi orang belajar? Jangan rasa malang, rasa bertuah, ya Allah syukur, terima kasih ya Allah kau selamatkan aku. Kalau kau biarkan aku dalam kejahilan, tak mengaji, tak belajar, aku main hentam aja ibadat, rasa-rasa macam dah banyak ibadat, rupa-rupanya Allah tak menyesal kita besok tuan-tuan. Sebab tu hari kiamat ni penyesalannya takkan berakhir sampai bila-bila. Jadi baik kita cepat-cepat gunakan masa kita mengaji fardu ain, sungguh-sungguh baiki perlahan. Betulkan balik dosa-dosa kita tu, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku mengaku aku bersalah, ni salah aku. Dulu aku lebih mementingkan ilmu-ilmu dunia, aku tak pentingkan ilmu fardu ain. Ya Allah, aku minta ampun, aku mengaku bersalah, aku menyesal kerana mengaku bersalah dengan Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dulu diampunkan oleh Allah. Tapi yang wajib tu kena gantikan balik. Kata tu guru kita, semayang-semayang yang kita buat dalam keadaan jahil tu kena gantikan balik, perlahan-lahan ansur. Sebab dulu kita semayang main hentam. Kita semayang main hentam, tak tahu mana syarat, tak tahu mana rukun, dan macam-macam lagi. Kita main buat aja, tak sah amalan tu. Maka kata ulama, kena qada balik. Di sisi kita lah, ahli sunnah wal jamaah. Wahabi jangan kira. Wahabi dia kata tak payah, tak payah qada. Kecuali semayang kalau tertidur tinggal, tu qada. Kalau sengaja tinggal tak payah. Itu Wahabi, kita jangan ikut dia. Ada Wahabi masuk sini, Ustaz Wahabi ada masuk sini. Jangan main panggil-panggil salah orang ni, rosak orang kampung ni. Sungguh. Jaga baik-baik. Kemudian hati-hati tuan-tuan. Kena semayang, kena betul-betul. Ni benda sunat. Walaupun sunat, kalau cara buatnya tak sah, mandi wajib tak sah mandi semayang sunat kita. Mandi wajib tak sah. Semayanglah duha, semayanglah tahajud, semayanglah apa macam-macam lagi semayang. Semayang witir, semayang tasbih, taknya diterima oleh Allah. Nampak tak tu penting fardu ain ni. Bekahnya, tauhidnya, tasawufnya ngaji. Belum terlambat lagi. Sekira-kira dijanjikan beri pahala atas yang mengerjakan dia dan tidak diseksa meninggalkan akan dia. Nampak tak? Siapa tak nak buat benda sunat, tidak diazab oleh Allah. Tak nak semayang duha, tak ada masalah. Tak nak baca wirid lepas semayang, tak ada masalah. Tak nak baca Quran lepas di luar semayang, tak ada masalah. Tak nak sedekah subuh, tak nak sedekah dalam tabung masjid, tak ada masalah benda-benda sunat tu. Tak nak baca wirid, tak ada masalah. Bahkan dengan makna tetapi, walaupun Allah tak paksa, walaupun tidak ada janjian azab kalau kita tak buat benda sunat, bahkan yakni tetapi merugi ia akan masanya. Rugi masalah. Orang lain 24 jam penuh dengan pahala amal ibadat. Kita dalam 24 jam dapat pahala semayang 5 waktu je. Tu pun kalau ada nasib baiklah. Orang lain banyak masa di antara zuhur dengan asar ada pahala lagi. Di antara zuhur dengan asar dia duduk berwirid, baca sunat, baca solawat, istighfar, bertahlil. Sambil duduk-duduk tu astagfirullah. Tengok Korea, astagfirullah. Jangan meninggalkan berzikir walaupun hatinya lalai. Ulama pesan berzikir saja. Kita orang awam ni kena banyak-banyakkan istighfar dan tahlil la ilaha illallah dan salawat. Bila sayangkan Allah, kena tahlil banyak-banyak la ilaha illallah. Bila sayangkan Rasul, kena salawat banyak-banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sayangkan diri sendiri, kena banyak istighfar. Jadi 3 ni, kita orang awam, orang kampung ni lazimkan 3 benda ni, cukup dah. Sambil sapu sampah, sambil tengok TV, sambil lipat baju, sambil masak, sambil siang ikan, sambil buang sampah, ikutlah. Sambil bebeng dengan tok laki, awak ni astagfirullahalazim, awak ni la ilaha illallah. Tu ketawa tu yelah tu dah tu kerja kita.
Sentiasa. Nanti kata ulama, mudah-mudahan walaupun peringkat permulaan astagfirullah la ilaha illallah, hati kita lupa, leka, lalai, tak ingat pun apa erti maksud yang kita baca, insya-Allah kata ulama, barangkali mudah-mudahan oleh kerana kamu dah istiqamah bertahlil, bersolawat, walaupun hati kamu lalai, nanti akan ada satu masa Allah akan menjadikan kamu orang yang berzikir serta hadir hati kamu. Nanti lama-lama mulutnya menyebut, hatinya mengingat akan apa yang disebut. Tapi peringkat awal ni sebut walaupun hati tak ingat. Sebut aja walaupun hatinya lalai. Yang dikatakan ulama, kata orang yang bersolawat dalam keadaan hatinya tak ingat pun dengan erti solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fikirannya entah ke mana-mana melayang, tetap Allah melipat kali gandakan pahalanya. 10 kebajikan sekali Allah balas 10. Tapi kalau dia berselawat dalam keadaan hatinya ingat akan erti dan maksud solawat yang dibacakan, tak ada nombor nak letak balasan pahalanya. Itu perbezaan orang yang berzikir dengan hadir hati dengan orang yang berzikir dengan lalai hatinya. Cuma pesan ulama, walaupun hati tak ingat, latih mulut supaya sentiasa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun hati tak ingat, nak latih membanyakkan. Ada pahala tu, ada pahala tu, walaupun hatinya tak hadir. Jadi bahkan merugikan ia akan masanya, kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala memberi tawaran kepada kita ni supaya isikan masa-masa kita tu dengan pahala yang banyak. Kalau kat dunia ni nak kumpul duit sebanyak-banyaknya, kita nak balik akhirat nak kena banyak pahala. Kumpul pahala sebanyak-banyaknya pahala. Orang yang banyak pahala, mewah pahalanya, kaya raya, bilioner pahalanya, besok mudahlah, senanglah urusannya di hari kiamat. Orang lain payah masuk syurga, dia senang masuk syurga. Orang lain duduk lama di padang mahsyar, dia duduk sekejap aja. Orang lain tengah panah padang mahsyar, dia duduk tempat redup. Orang lain timbangan amalnya ringan, dia berat. Orang lain lambat nak menghabiskan siratul mustaqim tu, berpuluh ribu tahun, dia sekejap je sampai syurga dah. Itu semua bergantung kepada sebanyak mana pahala yang kita nak bawa balik. Jadi cari pahala ni kena pandai. Dia sama macam cari duit lah. Kita kiaskan lah, kalau kita cari duit ni kita mudah faham, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Cari duit, ada orang tak pandai cari duit, betul bang? Betul tak? Ada orang tak pandai cari duit, betul? Ada orang tak pandai cari duit. Jadi rugilah dia. Jangan kata nak simpan, nak cari pun tak pandai dah. Itu ibaratnya kita yang tak pandai ibadat. Tak pandai ibadat, main hentam, main belasah je, tak ada pahala yang kita dapat. Ada orang pandai cari duit tapi tak pandai simpan, betul tak? Dia pandai cari duit, puluh ribu dapat setiap bulan, tapi tak tahu ke mana pergi duitnya. Itu ibaratnya kita ni pandai buat ibadat tapi tak pandai jaga pahala ibadat. Semayang, tahajud, mengaji, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah tengah malam, macam-macam lagi. Mengumpat tak tinggal, berdengki tak tinggal, berdendam tak tinggal, habis pahala. Habis, takkan ada pahala yang kita bawa balik. Tu contoh pandai buat tapi tak pandai Tapi ada orang pandai cari duit, pandai simpan duit dia. Pandai simpan duit dia, jadi banyak simpanan dia sebab dia pandai cari, pandai simpan. Itu contohnya orang yang pandai beribadat dan pandai jaga pahala ibadat. Dia pandai cari pahala. Dia beribadat dengan ilmu, kemudian dia pantangkan dirinya daripada membuat benda yang membatalkan, merosakkan pahala dia. Dia jauhkan dirinya daripada mengumpat, dia jauhkan dirinya daripada berdengki, dia jauhkan dirinya daripada berdendam. Kerana benda-benda tadi sifat ujub, riak, takabur, kerana benda-benda itulah yang meragut, yang merompak, yang mencuri, yang membinasakan pahala amal yang kita dah buat. Sebab tu dalam ibadat ni bukan kita kena tahu pandai cara nak buat, kena pandai cara nak jaga pahala supaya kita mati nanti boleh bawa pahala yang banyak. Kalau tidak, tangan kosong lah tuan-tuan daripada kebajikan, yang kita bawa balik dosa sebanyak-banyaknya. Dosa garanti dah kita bawa. Dosa garanti kita bawa tuan-tuan. Ni masalahnya pahala ni.
Takut-takut kita nak cari pun tak pandai, ataupun dah pandai cari tapi tak pandai jaga. Akhirnya balik akhirat, balik dalam kubur, bawa dosa bergunung ganang, berkapal-kapal. Pahalanya tak ada. Padahal atas dunia dulu semayang tak tinggal, tutup aurat dan sebagainya. Tapi oleh kerana tak tahu pantang, langgar aje. Semayang-semayang mengumpat. Tu bila orang mengumpat, mana dia langgar pantang ibadat, habis pahala ni. Sebanyak apa pun habis. Jadi kena berhenti. Dah berhenti belum? Belum. Jujurnya lah hai. Berhenti. Betul, kalau kita mengumpat lagi, kita mati petang ni karang. Mati petang ni karang kosong, tak ada kebajikan. Bukan cakap dongeng, lawak-lawak juga. Sungguh bila mati dalam keadaan tak ada bawa kebajikan, azab lah kita. Jangan harap nak senang lah. Jadi kita kena takut. Jangan cerita hal orang lah. Kita pun banyak dosa, banyak salah, banyak silap hati, kita pun tak baik-baik lagi. Tinggalkan dosa orang tu, doakan yang baik-baik untuk orang lain, kemudian sibukkan diri kita, baiki diri. Dah habis masa kita puluh tahun dah cerita hal orang, jahat orang, dah sudah. Tak ada apa untung yang kita dapat, bahkan rugi. Cukup-cukuplah tu, taubat kepada Allah. Kita ingat kita nak mati dah. Buat persiapan kita yang terbaik, supaya kita mati ni husnul khatimah. Husnul khatimah. InsyaAllah boleh. Kita memang Allah ajar dengan maksiat dulu. Maka yang menolak tawaran itu, makna orang yang tolak tawaran yang Allah nak bagi adalah ia sangat rugi. Mana contohnya benda sunat, seperti sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat kapit fardu tu orang panggil qabliyah, ba'diyah tu. Kalau buat terbaik, kalau tak nak buat tak ada masalah, tak berdosa. Tapi bagi kita orang yang banyak hutang sembahyang dengan Allah ni, utamakan qada sembahyang dulu. Utamakan qada sembahyang dulu. Qada sembahyang ni tak ada waktu. Sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, selepas isyak, sebelum isyak, tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, tak peduli. Tu waktu qada sembahyang. Boleh. Tapi kalau saya teragak nak buat sembahyang duha, boleh tak? Boleh. Yang pasti qada tu lazim. Sentiasa qada solat. Kemudian bila waktu duha nak berasa sembahyang sunat duha, bolehlah sembahyang duha. Nak apa? Nak hilangkan bosan qada sembahyang. Lepas tu qada lagi. Lepas tu sekarang ambil wudu, nak sembahyang sunat wudu, boleh tak? Boleh. Tapi kalau sembahyang nak wudu tu digantikan dengan qada subuh, itu terlebih baik. Dah kurang dah hutang kita. Contohlah solat, kita ada hutang sembahyang subuh dua waktu, contoh sebagai contoh, padahal banyak, bukannya dua, buat contoh jelah. Daripada kita lepas ambil wudu, sembahyang sunat wudu yang hutang dua tadi tetap hutang, dia tak tolak, faham tak tu? Maka lebih baik kita qada daripada kita buat sembahyang sunat wudu tadi. Pahala qada lebih banyak dari pahala sembahyang sunat. Ada kawan kita sembahyang sunat 1000 rakaat, kita qada sembahyang fardu, lebih besar pahala sembahyang fardu, qada fardu, daripada buat sembahyang sunat 1000 rakaat tadi. Itu di antara tipu daya syaitan. Dia mengajak kita buat benda yang sunat-sunat supaya kita leka dan meninggalkan yang wajib. Baiki balik. Faham ni dah ni? Faham. Alhamdulillah. Kena ada usaha qada sembahyang, qada sembahyang. Sambil-sambil ngaji, betulkan balik fardu ain, qada sembahyang. Orang dalam belajar ni insya-Allah ada toleransi daripada Allah, mudah nak faham. Orang yang sedang belajar bersungguh, dia nak baiki ibadat, insya-Allah ada kemaafan, ada toleransi daripada Allah.
Sebab Allah tahu dia sedang nak memperbaiki amalannya. Mustahil hari ni dia belajar, dia pandai semua benda. Jadi Allah ada kemaafan untuk orang yang dalam belajar, ada kemaafan. Orang tak belajar tak ada kemaafan. Tak ada maaf bagimu. Kalau kita buat dosa, buat salah dalam ibadat, tak ada maaf. Allah akan cas salah. Kenapa? Kerana kita sengaja tak nak ambil tahu tentang ibadat, kemudian kita ibadat main ikut nafsu saja. Ini tak ada maaf. Orang yang sedang belajar ada kemaafan. Jadi dua-dua ni buat salah, dua-dua ni buat silap, tapi yang satu ni buat silap dia beruntung. Kerana apa? Dapat kemaafan daripada Allah. Sebab dia sedang usaha. Sebab tu rugi kalau kita tak mengaji. Rugi. Kita sedang belajar nak baiki hati, kita sedang belajar akidah, kita sedang belajar syariat, nak baiki semayang dan sebagainya. Dah tentulah kita ni tak sempurna, betul? Tapi Allah tengok hamba-Nya sedang bersungguh nak baiki diri. Ada kelas fardu ainnya, ada jadual tetap pengajiannya, hatinya sentiasa bergantung dengan kuliah. Walaupun duk goreng ikan kat dapur, tapi hatinya malam ni ada kuliah maghrib, aku nak pergi. Nampak dah tu? Jangan main-main. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada orang menuntut ilmu. Rugi serugi-ruginya kalau hidup atas dunia ni tak nak jadi orang yang belajar agama. Tidak ada istilah terlewat. Walaupun umur kita sekarang ni dah 99 tahun, tak ada istilah terlewat nak belajar agama. Belum terlambat lagi. Yang dah terlambat ni yang dah kena tanam tu, itu terlambat. Selagi kita belum kena tanam ni, tak ada istilah terlambat. Tapi jangan buat lambat. Jangan buat lambat. Seng-seng lengan baju dah. Bersungguh maksudnya. Jangan nantilah, insya-Allah. Daripada tak ada lagu insya-Allah sampai keluar lagu insya-Allah, taknya bergerak kita. Tahu tak siapa punya lagu? Mahir Zain kan? Dulu mana ada lagu insya-Allah, sampai dia buat lagu insya-Allah. Sebenarnya nak sindir kita. Bila dia buat lagu kita pun ngaji insya-Allah. Kita lah tu insya-Allah 15 tahun. Tok guru meninggal 3 orang dah. Tok guru pertama, Mamat, jomlah kita pergi ngaji datang. Insya-Allah Ustaz, memang saya nak datang tu. Insya-Allah 5 tahun tak sampai meninggal tok guru tadi. Ganti tok guru lain, jumpa kita lagi, jomlah pergi ngaji. Insya-Allah bersungguh muka kita. Mati pula yang kedua, tak sampai-sampai. Tu kena tipu kita. Jadi jangan nak insya-Allah dah. Teruskan, buat terus cepat. Jangan lengah-lengah dah. Kalau insya-Allah tak mustahil, 10 tahun lagi lah jawabnya. Jangan tangguh-tangguh dah. Kita ni kena tipu dah belas tahun, puluh tahun kena tipu dengan insya-Allah kita tu. Bukan tak baik cakap insya-Allah tu, memang disuruh, tapi kita gunakan tu sebagai alasan nak lari sebenarnya. Bukan kita tak tahu, kita pun biasa buat macam tu. InsyaAllah tak nak buat pun, nak nyedapkan hati orang yang dengar. Sunat tahajud, tak tahajud pun tak ada masalah. Tapi bagi orang yang ada qada, lebih baik didulukan qada daripada dia bangun tengah-tengah malam buat ibadat sunat. Baik dia bayar hutang ni, lagi besar pahala dia. Dan umpamanya, umpama semayang sunat banyaklah benda-benda sunat. Bukan semayang je sunat, puasa sunat. Jadi orang yang ada puasa qada, afdal dulukan qada puasa daripada puasa sunat. Ada ulama kata boleh nak gabungkan niat pahala puasa qada dengan puasa sunat saja. Aku puasa hari ni, puasa ganti dan puasa sunat Isnin, boleh. Tapi buat asing-asing tu lagi baik, lagi banyak perbuatan, lagi banyak pahalanya. Dan umpamanya daripada segala perkara-perkara yang sunat-sunat, maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan sunat-sunat. Siapa yang buat benda sunat-sunat ni dapatlah dia pahala. Syaratnya cara buatnya betul yang tersebut. Dan tidak diseksa atas yang meninggalkan akan dia. Ini cerita kita orang awam. Cerita ahlillah, orang hebat-hebat tu benda sunat ni dah macam wajib. Tu martabat iman dia orang tu tak sama macam kita ni. Dia orang tu yang sunat ni macam wajib. Dia rasa dosa kalau tak buat sembahyang duha pagi ni. Pada dia tu. Dia memberatkan diri dia tu. Padahal tak ada berdosa pun kalau tak buat. Tapi pada dia tu, sebab martabat imannya dah lain. Kita orang awam ni masih boleh pilih-pilih lagi. Nak buat, bagus. Tak nak buat, tak berdosa.
tapi rugi. Yang meninggalkan dia dan tidak diseksa atas yang meninggal akan dia, makna orang tak buat benda sunat tak berdosa, hanya besarlah rugi masanya dengan meninggal itu. Makna bukan meninggal dunia, meninggalkan benda sunat tu. Meninggalkan benda sunat tu tak adalah, dan hanya besarlah rugi orang yang tinggalkan benda sunat, rugilah masanya. Orang lain buat sembahyang duha, kita tak buat, contoh. Ini cerita tadi orang yang masih, orang dah tak ada kodok-kodok sembahyang. Kita yang ada kodok, pesan Tok Guru, dia kata dulukan yang kodok. Dulukan yang kodok. Sebelum zuhur, kodok zuhur. Selepas zuhur, kodok zuhur. Kang asar pula, sebelum tunai asar, kodok asar. Lepas tu sembahyang tunai asar. Begitu. Ataupun sembahyang qabliyah ba'diyah tadi yang 2 rakaat tu gantikan dengan qada subuh. Orang lain sembahyang usolli sunnatal zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, kita usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu subuh ganti kerana Allah. Dah tu ustaz, kunut. Kunut lah. Malulah nanti kan orang tengok tadah tangan. Orang lain semua yang qabliyah tak ada angkat tangan, kita angkat tangan. Katalah kunut nazilah kan ni sekarang ni. Kata kunut nazilah. Ataupun terus terang je, kau sembahyang qada subuh ke? Memang aku banyak sembahyang qada subuh. Kau dah ganti? Tanya dia macam tu. Kau dah ganti? Aku tengah ganti lah ni, aku banyak hutang subuh. Daripada aku buat qabliyah, baik aku ganti subuh. Lagi besar pahala dia. Sekarang lepas zuhur buat qada subuh lagi. Nampak tak tu? Pun boleh. Asalkan qada. Waktu zuhur nak qada maghrib boleh. Waktu zuhur nak qada sembahyang subuh boleh. Waktu subuh nak qada waktu zuhur nak qada asar boleh. Waktu subuh nak qada zuhur boleh. Tak ada. Yang tak boleh tak qada. Tak bolehnya tak qada makan je qada je gitu. Dia kata banyak ustaz. Macam mana tu? Buat aja. Tapi ustaz, kalau kita buat, nanti kalau dah terlebih macam mana? Wah, belum buat lagi. Belum buat dia dah tanya kalau terlebih macam mana? Belum qada lagi dia dah tanya terlebih dah. Qada saja. Andai katalah terlebih dia jadi sunat, dia tak jadi dosa, jangan risau. Wah, bukan main lagi, belum buat tanya kalau terlebih. Buat ansu. Allah tahu kita sedang usaha bayar hutang. Kalau kita mati tak sempat, Allah ampunkan baki-baki tu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan risau. Qada sembahyang. Belajar sembahyang, ganti balik sembahyang kita. Tak apa. Jangan malu. Apa nak malu? Dah memang gitulah diri kita. Kita buat persiapan untuk diri kita akhirat besok. Orang lain tak nak qada, dia lah, itu dia punya hal lah. Kita dan tidak diseksa yang meninggalkan akan dia, hanya bersalah rugi masanya. Habis tu. Dan erti haram. Jadi faham jadi benda sunat boleh pilih. Boleh pilih. Boleh pilih. Dan erti haram itu, ini hukum syarak yang seterusnya. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haram ni pun ramai juga yang kita tak faham ni. Sama macam wajib tadi. Kalau wajib tadi kita pilih-pilih buat, yang haram ni kita pilih-pilih tinggalkan pula. Padahal bila sebut haram, larangan muktamad daripada Allah. Tak peduli, benda haram wajib semua orang kena tinggal, daripada raja sampailah yang ke bawah sekali darjatnya. Tak peduli, dia paling kaya dia tak boleh buat benda haram, dia paling miskin dia tak boleh buat benda haram. Orang nampak tak boleh buat, orang tak nampak tak boleh buat. Benda haram yang zahir tak boleh buat, benda haram yang dalam hati pun tak boleh buat. Kena tinggal semua. Sebab tu maksud ibadat ni membuat segala yang disuruh oleh Allah zahir dan batin, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah zahir dan batin. Bukan buat separuh yang Allah suruh, meninggalkan separuh, bukan. Pernah dengar macam tu? Buat separuh yang Allah suruh, meninggalkan separuh yang Allah larang. Ada penceramah cakap macam tu. Ada buat segala tu. Segala tu makna tak boleh tinggal. Segala kalau kata 10, kalau kata 20, doa yang tak mau.
Mana boleh? Yang wajib semua kena buat. Yang batin wajib ikhlas, kena ikhlas, wajib kena ada ikhlas. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal. Ini makan apa? Ada kuih je. Kuih je lambat dah habis. Nasi ayam tadi nak berhenti sekarang ni. Gurau tuan-tuan pun lepas makan tadi. Tadi kuliah tadi sebelum ni ada makan. Tapi kalau sini ada makan lagi baik juga. Tapi kuih pun tak apalah. Kuih pun alhamdulillah. Kita ngaji bukan datang surau bukan sebab nak makan. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Maksudnya benda haram ni Allah larang muktamad. Surat menyurat tak dilayan. Sebesar apa pun pangkat di atas dunia ni nak buat surat, saya nak minum arak, tak dilayan. Tak dilayan. Saya ni sedang stres ni, saya nak minum arak, tak boleh. Stres lah macam mana pun. Sekarang ni musim panas ni, panas lah nak dedah aurat, tak boleh, tutup lah. Sebab haram tetap haram, tak boleh buat sebagai tuntutan yang putus, kira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan dia. Orang yang buat benda haram ni, ini janji Allah. Ini janji dia. Kalau dia nak maafkan, itu hak Allah. Kita ni kena sampaikan hukum yang menakutkan. Janganlah kita menyampaikan hukum yang tak menakutkan. Kita buat dosa, dedah aurat, belum tentu lagi Allah azab. Kan kesenang kita tu. Baru ni kecoh tu Ustaz Wadi kata apa? Orang yang mati dalam keadaan dia sedang buat maksiat, contohnya dedah aurat, confirm dah ada azab untuk dia. Sebab apa? Tilik kepada janji Allah. Adapun kalau Allah nak mengampunkan, itu terserah kepada Allah. Tapi kita tahu ke? Yang kita ni mati dalam buat benda haram ni, kita akan diampunkan oleh Allah? Adakah kita tahu? Kita terpilih. Siapa datang bagi tahu kita? Sebab tu kena ambil hukum yang lebih menakutkan kita, supaya kita boleh meninggalkan. Faham tak? Jangan ambil yang tu, Allah Maha Pengampun. Takkanlah dalam ramai-ramai ni aku seorang tak boleh diampunkan. Macam tu senanglah kita. Banyak lemak naik tocang lah kita. Tak ada rasa berdosa bersalah lah kalau buat benda haram. Sebab itulah janji Allah tu. Nanti akan datang kita akan belajar tu, hukum aradi, janji Allah. Makna apa yang Allah janji pasti berlaku. Sebab Allah tak mungkin janji. Kalau Allah kata orang minum arak azabnya begini, pasti ikut janji Allah, mesti dia akan kena azab begitu. Kecuali Allah nak ampunkan dia, kita tak boleh cakap. Allah nak ampunkan tak boleh cakap, itu hak Allah. Dia nak ampunkan siapa, itu hak dia. Kita milik dia, hukum pun dia punya. Faham? Tapi tilik kepada janji, kita ni kalau hidup tak solat, ada azab dah untuk kita, ada dah kelayakan tu. Dengan seksa atas yang mengerjakan akan dia, dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Nampak tak tu tuan-tuan? Bila contoh begini, bila datang keinginan kita nak buat benda haram, contohnya mengumpat, syaitan kata ngumpat. Ada cerita bagus. Tu laki siano tu lah, cerita orang ramai lagi, kawan kau tak tahu tu, cerita dia tak ada WhatsApp. Sekarang ni tak payah nak ngumpat, nak pergi jumpa macam orang dulu. Sekarang ni dalam bilik pun kita boleh mengumpat. Mesej sianu hantar, sianu hantar. Tu mengumpat tu sama je, hukum dosa je. Faham dah tu? Tapi bila datang ajakan nak buat maksiat macam tu, dia tahan, dia sabar. Aku tak nak. Aku sayangkan pahala amal ibadat aku tak nak mengumpat. Buat ibadat bukan senang. Nak kena mengaji pun bukan senang. Kuliah duha tu ingat aku suka ke nak pergi. Paksa tu. Sebab tu kalau ustaz kata cuti, kita seronok. Sebab nafsu memang tak suka nak mengaji. Jadi paksa nak dapatkan satu pahala ni, payah aku tak nak mengumpat. Sebab Nabi bagi tahu siapa mengumpat nanti pahalanya dipindahkan kepada orang yang umpat, yang kena umpat. Aku tak nak, aku dah lah pahalanya, entah ada entah tidak lah amalan aku ni. Dosa pula banyak. Dia sabar.
maka diberi pahala oleh Allah. Dia meninggalkan mengumpat tu dapat pahala. Nampak tak tu? Bukan buat yang Allah suruh je dapat pahala, meninggalkan yang Allah haramkan pun dapat pahala. Tapi syarat dia meninggalkan tadi ikhlas kerana Allah. Boleh faham nampak tak tu? Punyalah pemurah Allah Ta'ala ni. Dia larang, makna bila datang pada kita keinginan, ajakan nak buat benda haram, maksiat, kita sabar, kita tahan, kita tak buat, kita tinggalkan kerana Allah, dapat pahala Allah bagi. 600 darjat dinaikkan oleh Allah. Bagi orang yang sabar menahan diri dari membuat dosa, 600 pangkat dinaikkan oleh Allah. Kalau dia sabar untuk buat benda yang Allah suruh, 300 darjat dinaikkan oleh Allah. Bila dia bersabar dengan bala ujian yang Allah bagi, dia sabar, dia sangka baik dengan Allah, dia tak merungut-rungut, dia sangka baik dengan Allah, dia tahu ini ada hikmah di sebalik ujian yang berat-berat Allah bagi. Sebab Allah Maha baik, Allah mustahil Allah buat zalim atas diri aku, ini mesti ada hikmah di sebaliknya. Bila dia sabar dengan ujian balak yang datang pada diri dia, Allah naikkan 900 darjat dia. Pangkat tuan-tuan, atas dunia kan ada pangkat, betul? Tu sini pangkat, sini pangkat, sini pangkat, sini pangkat, penuh baju dia, depan belakang dengan keseluar sekali. Semua ada pangkat dia. Punyalah banyak. Tak apalah, tu cerita dunia. Mati telanjang bogel juga tinggal, betul? Ni pangkat akhirat ni besok menyebabkan orang ni tinggi darjatnya di sisi Allah. Bila di hari kiamat pangkatnya tinggi, senang urusan dia nak masuk syurga. Bukan dia saja, dia tu Allah bagi. Kau nak selamatkan siapa? Tolonglah. Tu bila dia ada pangkat sisi Allah. Sinilah tempat nak kumpul pangkat tadi. Nampak tak? Jadi di antaranya tadi, buat taat 300 pangkat naik. Tinggalkan maksiat 600 pangkat Allah bagi. Sabar atas bala 900 pangkat Allah bagi. Setiap kali dia buat taat, setiap kali dia tinggalkan maksiat, setiap kali dia bersabar dengan bala tu, pangkat tu diberi oleh Allah hari ni punya, besok punya, lusa punya. Cuba bayangkan berapa banyak tingginya pangkat darjatnya di sisi Allah besok di hari kiamat. Kita tak nak ke? Nak jangan ngumpat lah Boleh? Macam berat aja tu, macam sayang aja nak meninggalkan. Ingatkan ganjaran kita ni, makam orang awam ni, ingatkan apa yang Allah nak bagi, baru kita rasa kuat nak tinggalkan benda tu. Memanglah yang nama maksiat ni nafsu suka, betul? Tapi ingatkan, aku kalau tinggalkan, Allah akan bagi aku begini. Itu boleh menjadi pemangkin kita untuk semangat nak tinggalkan benda-benda tu. Peringkat kita orang awam ni, kita tengok kelebihan-kelebihan. Seperti berzina contohnya. Bila datang keinginan dia, nafsu syaitan ajak dia berzina, bisikkan dalam hati supaya pergi berzina, lalu dia lawan, dia perang, dia sabar, dia ingatkan dosa, dia ingatkan azab Allah, dia takut kepada Allah, maka dia tidak berzina. Dia tolak perzinaan tu, walaupun orang tak nampak, orang tak tahu, walaupun dia ada peluang boleh buat, tapi dia tak nak, dia tolak kerana Allah. Maka dia diberi pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di antara balasannya nanti di padang mahsyar, dia diteduhkan oleh Allah, duduk dalam redupan di padang mahsyar. Orang lain duduk berpanas, dia diteduhkan oleh Allah. Kerana apa? Kelebihan dia menolak perzinaan ataupun menolak maksiat kerana takut kepada Allah Ta'ala. Itu Allah nak bagi. Dan meminum akan minuman yang memabukkan. Apa saja minuman yang memabukkan, tak peduli yang ada label, yang tak ada label, bancuh sendiri belakang dapur, tak peduli. Tahu bancuh sendiri belakang dapur? Dia bukan jenis beli, dah dibancuh sendiri belakang dapur. Jaga berbaik. Itu semua dikira. Bila minuman tu pada adatnya menghilangkan kewarasan akal, jadi gelong bila minum naik planet Pluto. Bila minum dia naik planet Pluto. Minuman yang memabukkan, tak kira berlesen tak berlesen, bancuh sendiri, tak peduli. Tu dia tinggalkan, dia kata aku tak nak minum haram, tak nak. Diberi pahala oleh Allah. Dan memakan akan makanan yang diharamkan,
Makan makanan yang haram, diri makanan tu sendiri haram ataupun sumbernya haram, berasnya halal, ikan sayurnya halal, tapi duit tu dapat dari usaha menipu contohnya, duit riba contohnya, duit rasuah contohnya, dibelinya daging, dibelinya kambing, sedekah masjid. Orang masjid pun gulai ya, bukan main sedap lagi. Tak apalah, kita tak tahu. Maknanya jangan, maksudnya bila ada benda-benda macam tu ditinggalkan daripada makan makanan yang haram, minuman yang haram, maka diberi pahala oleh Allah, dapat pahala tinggal benda haram. Seperti arak. Arak ni apa maksud? Cecair yang menghilangkan akal, memabukkan. Dia kata, ustaz, dia kata kita minum sikit tak mabuk tak apa. Ongah arak ni najis. Kena baju, wajib cuci kalau nak bawa semayang. Kena air kencing rimau. Tahu? Tu yang tin rimau tu, dalam tu air kencing dia lah tu. Tertumpah, kena baju. Boleh tak nak bawa semayang? Wajib cuci. Boleh bawa tapi batal semayang kerana menanggung walaupun tak sempat minum. Faham tak tu? Sebab najis. Arak ni najis. Bukan saja dia tu diharamkan sebab menghilangkan akal, sebab lain najis. Orang minum arak ni minum najis. Faham tak? Walaupun dia tonggang 2 jam tak pening-pening kepala otak dia, tetap haram hukum dia. Setitik pun berdosa. Arak namanya. Kemudian darah, minum darah. Dia buat perjanjian, kalau kau nak jadi taiko sini, kau kena minum darah kambing hitam. Darah kambing hitam, bukan kambing hitam sebarang, kambing yang mati dibunuh. Bukan mati disembelih, kambing yang mati dibunuh. Minum darah haram. Jangan. Jadi dia meninggalkan minum darah tadi kerana Allah, dapat pahala. Cekik darah pun haram. Cekik darah haram tuan-tuan. Air mineral ni patutnya RM2, dia jualnya RM15. Tu cekik darah, haram niaga macam tu. Haram niaga macam tu. Ditinggalkan cekik darah, kesian orang, dapat pahala dia. Ganja dan sebagainya lah, banyaklah lagi benda-benda yang haram tadi daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maka apabila ditinggalkan, dapat pahala. Maka berdosalah dan diseksalah. Nampak tak tu? Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Makna orang yang tersebut tak peduli siapa pun, bila buat benda haram, maka adalah janjian dosa atas diri dia, ada janjian azab atas diri dia. Nanti di hari kiamat Allah nak azab, tidak, itu urusan Allah. Tapi bila kita dah buat dosa, kita kena ingat dan yakin, aku dah ada janjian azab daripada Allah. Begitu. Barulah kita takut. Ini Allah Maha Pengampun. Iyalah, memanglah dia Maha Pengampun. Tapi dia janji nak azab. Dia kata nanti Allah ampunkan aku. Mana kau tahu? Siapa bagi tahu? Malaikat Jibril. Bila malaikat Jibril jumpa kita, malaikat maut nak jumpa kita ni. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas, kerana, tapi syarat ditinggalkan tadi kerana Allah. Tapi kalau dia terpaksa meninggalkan, tak dapat pahala. Dia terpaksa tinggalkan, tak dapat pahala. Dia pergi kedai arak, tutup pula hari tu. Dia tak perasan public holiday, duit cukup tapi tak boleh beli. Bila tak boleh beli, dia tak dapat minum. Maknanya dia meninggalkan minum arak hari tu. Betul? Adakah dia dapat pahala? Tak dapat. Sebab dia bukan ikhlas meninggalkan. Kerana stok habis, ataupun kedai tutup, ataupun harga dah naik seposit, dia bawa duit ngam-ngam aja. Dia berzina, dia tinggalkan zina ikhlas kerana Allah, maka diberi pahala. Kalau ditinggalkan zina terpaksa tinggalkan, pergi tengok tutup tempat tu, ataupun toke dia tak boleh lebih kurang, tak boleh hutang, dia kata dia tak berzina lah hari tu, terpaksa ditinggalkan, bukan dengan ikhlas hati, tak dapat pahala. Tapi setidak-tidaknya dia dah selamat daripada dosa zina. Begitulah.
Kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus, makna mu'tamad. Benda haram ni satu benda haram tadi, minum arak, berjudi, berzina, mengumpat, itu haram. Dan ada benda wajib pun dia akan jadi haram juga. Kena faham baik-baik. Benda wajib, contoh sembahyang, bila ditinggalkan jadi haram. Faham tak tu? Bukan minum arak tu tadi saja haram, berjudi itu haram. Solat wajib, bila tinggalkan jadi haram. Tutup aurat di luar rumah wajib, bila ditinggalkan jadi haram. Mengaji fardu ain wajib, bila ditinggalkan jadi jadi jangan kita ingat haram ni makan daging anjing babi je. Tinggalkan benda wajib, hukumnya haram juga. Cukuplah sekadar itu. Jadilah, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi taufik. Dengan rahmat Allah bagi taufik boleh kita ngaji sikit-sikit. Mudah-mudahan kita mati dalam ngaji, mudah-mudahan mati sebagai penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, anak bini kita yang bersangkut paut berkait dengan kita lah. Semuanya mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum dipilih, mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi orang yang menuntut ilmu, yang beramal dengan ilmu, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu. Salah silap, kekurangan, kelemahan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta ampun, maaf banyak-banyak. Ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak semualah. Ala kulli halin, terima kasih kalian telah mengorbankan masa dan sebagainya untuk agama Allah, untuk akhirat kalian sendiri. Pasti akan ada balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kepada kawan-kawan yang nak ikut kelas online malam ni, kelas kita ada lagi insya-Allah pukul 9 malam dan pukul 10.40 malam. Insya-Allah ada 2 kelas lah lagi malam ni. Jadi yang nak ikut bolehlah. Yang nak join yang nak join kuliah berkala boleh DM saya, nanti saya masukkan dalam grup, insya-Allah. Alhamdulillah. Apa lagi? Makan lah kita. Alhamdulillah. Dah, gilah makan. Apa lagi? Habis dah. Apa lagi? Jazakallah khair. Masih pakcik. Jom. Moh.